اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang dengan kerana nikmatnya itu seluruh kebaikan, kebajikan menjadi sempurna. Dialah Allah yang telah pun menyempurnakan niat-niat baik seluruh para hambanya. Dan dialah Allah yang tidak pernah sesekali mensia-siakan dalam kalangan para hambanya. Ketika baginda Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dibawa ke tempat untuk dilontarkan ke dalam api sebagai hukuman kerana menentang pemerintah pada waktu tersebut. Dalam perjalanan baginda Nabi Allah Ibrahim dibawa ke tempat untuk dilontarkan ke dalam api, Jibril alaihi salatu wassalam datang kepada baginda Nabi Allah Ibrahim dengan menyebut, "Ya Ibrahim, hal ilaika hajah." Wahai Ibrahim, adakah kamu mempunyai hajat tertentu, permintaan, pertolongan, bantuan yang boleh aku hulurkan kepada kamu untuk menyelamatkan kamu daripada situasi ini? Hal ilaika hajah, kamu nak minta sesuatu ke? Baginda Nabi Allah Ibrahim apabila ditanya sedemikian, lalu baginda menyebut, "Amma ilaika fala wa amma ilallahi uriduha haqqan." Wahai Jibril, sekiranya pertolongan itu datang daripada kamu, maka aku sesekali tidak berhajat kepadanya. Tetapi sekiranya pertolongan, bantuan itu datang daripada Allah, uriduha, itulah yang aku inginkan, haqqan, bahkan benar-benar aku inginkan. Lalu dilontarkan baginda Nabi Allah Ibrahim ke dalam api, yang waktu itu manusia menyaksikan bahawa pada adat api itu tidak boleh dipadamkan dalam waktu yang singkat, bahkan memerlukan air yang begitu banyak untuk memadamkan api tersebut, kerana api itu menjulang tinggi ke langit dan terlalu besar bahangnya. Apabila baginda Nabi Allah Ibrahim dilontarkan masuk ke dalam api, Allah Azza wa Jal berfirman, "Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadikan olehmu sejuk, keselamatan, kesejahteraan kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Segala puji bagi Allah yang tidak pernah sesekali mensia-siakan seluruh dalam kalangan para hambanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga selawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Allah limpah dan curahkan untuk hamba kekasihnya, buat junjungan besar Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keberkatan kemuliaan itu bersambung kepada seluruh dalam kalangan isteri-isteri baginda Nabi yang tercinta, dalam kalangan ummahatul mu'minin, putra-putri baginda
orang-orang saleh yang telah pun Allah anugerahkan kesempatan hidup bersama dengan baginda dalam kalangan para sahabat yang datang selepas daripada mereka. Semoga Allah merahmati dan meridai kita dengan mereka, amin ya Allah ya rabbal alamin. Thumma amma ba'd, usikum wa nafsi bitaqwallahil azim wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Demikianlah aku mewasiatkan kepada diri kamu semua dan tidak terlupa buat diriku juga, agar kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dan taat kepadanya. Allah ketika menyediakan suatu tempat, yang tempat ini kata Al-Imam Al-Bukhari, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Telah aku persiapkan kepada hamba-hambaku yang saleh tempat istirahat dan tempat tinggal bagi mereka, sesuatu yang tak pernah mereka melihat dengan mata, tak pernah dengar dengan telinga, bahkan tidak pernah terlintas dengan hati. Uiddat lil muttaqin. Demikianlah aku sediakan syurga kepada orang-orang yang bertakwa. Yang tidak bertakwa tidak ada tempatnya di dalam syurga. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua di kalangan orang-orang yang bertakwa, insya-Allah. Yang dirahmati oleh Allah, lagi amat dikasihi dan dimuliakan Fadilatul Ustaz Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap yang berusaha, Tuan Nazir, para pegawai, seluruh pimpinan jawatan kuasa masjid kita yang tercinta ini, pimpinan masyarakat, alim ulama, asatizah, tuan-tuan guru, Tan Sri, Puan Sri, Datuk Sri, Datin Sri, Datuk-datuk, Datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah bil khusus, ayah ibu yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah kerana mengurniakan kesempatan yang baik pada malam ini untuk kita menyambung kembali silaturahim dan kita berkongsi satu dua perkara, mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Ayah ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Azza wa Jal berfirman di dalam Al-Quran, khususnya di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga pada juzuk yang keempat, yaitu pada ayat 169 sehingga 170. Muka surat di dalam mushaf, muka surat yang ke-72. Kedudukan ayat posisi sebelah kiri halaman Al-Quran, baris ke-7 dari atas. Allah Azza wa Jal berfirman, wa ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Sekiranya kita telah mendengar ulasan bagi ayat ini, mudah-mudahan ia menjadi ulang kaji yang sangat bermakna kepada kita. Dan sekiranya belum kita mendengar tentang huraian ayat ini, mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita. Allah menyebut di dalam firman-Nya yang mulia, wala tahsabanna, jangan sesekali pernah kamu menyangka, wala tahsabanna, jangan sesekali pernah kamu menyangka, alladzina qutilu,
orang-orang yang dibunuh. Di mana mereka dibunuh? Fi sabilillah. Mereka itu dibunuh di jalan jihad, di jalan Allah Azza wa Jalla. Baik, apa yang jangan sesekali pernah kita menyangka, yang dibunuh di dalam jalan jihad tersebut amwata, mereka itu mati. Kita tengok tempat yang berlaku atau yang menjadi medan peperangan, jatuh sahaja bom, penduduk yang ada di situ, kawasan sekitar mesti kena kesan dia. Ada yang mati pula berkecai tubuh badan, anggota badan pula tidak sempurna. Ketika nak kebumikan jenazah, kadang-kala melihat keadaan yang cukup menyayat hati. Jasad tak sempurna, kepala hak siapa, tangan hak siapa, badan hak siapa, kaki hak siapa, tak tahu. Kerana apa? Jatuh bom tu berkecai tubuh. Bahkan ada yang dibunuh, ditembak dengan sniper, dibunuh jarak dekat, diguna bom-bom jangka, kemudian diguna racun dan seumpamanya, mati. Tak gerak jasad. Tangan hak boleh angkat, tak boleh angkat. Jari jemari boleh genggam, tak boleh genggam. Mata boleh berkelip, tak boleh berkelip. Kaki boleh melangkah, tak boleh melangkah. Mulut boleh terkumat kamik, duk diam gitu sahaja, tak bergerak. Pada mata kita yang melihat seperti itu suasana, kita akan melihat suasana manusia yang sudah lagi tidak bergerak. Itulah kematian. Tetapi Allah menyebut, la tahsabanna alladhina qutilu, jangan sesekali pernah kamu menyangka yang dibunuh di jalan aku itu amwata, mereka mati. Bal ahya'un, sedangkan mereka itu tetap hidup. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Hak mati jalan Tuhan tu, oleh kerana pertahankan agama Tuhan yang mulia tu, ketika dibinasakan mereka, ditembak, dibom dan seumpamanya, berkecai tubuh badan tu, yang depan mata kita menyaksikan mati, dia mati. Tuhan kata dia tetap hidup, cuma tak layak bagi dia hidup di sisi kita, tak layak. Tetapi mereka layak hidup di mana? Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Yurzakun, bahkan diberi rezeki oleh Allah. Allahu Akbar. Baik, untuk kita lebih faham, sebagai pencerahan kepada ayat yang Tuhan sebut ni, dan agar kita beriman sungguh dengan ayat yang Tuhan sebut ni, maka kita perlu melihat kepada asbabun nuzul, sebab penurunan ayat. Telah berkata Al-Imam Jalaluddin Abdul Rahman Ibn Abi Bakar As-Suyuti rahimahullah, yang beliau ini telah pun kembali ke rahmatullah sekitar tahun 911 Hijrah. Semoga Allah merahmati beliau. Di dalam karya yang telah dinukilkan oleh beliau sendiri, yaitu Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, bercerita tentang sebab Allah menurunkan ayat yang kita baca tu, ayat 169 daripada surah Al-Imran. Baik, Allah turunkan ayat ni dalam satu peristiwa peperangan. Peperangan tersebut adalah peperangan Uhud yang berlaku pada tahun 3 Hijrah, iaitu 1 tahun setelah selesai peperangan Badar. Baik, kenapa peperangan Uhud ni berlaku? Perasaan marah, tak puas hati tentera musyrik ketika mereka kalah dan maruah mereka dirobek dalam peperangan setahun sebelum daripada itu, peperangan Badar. Jumlah mereka ramai 1000,
Lawan tentera Islam 300 lebih. Tu pun satu nisbah 3 dah. Kemudian hak masuk tentera Islam, itu kali pertama mereka menyertai peperangan. Yang kedua, kelengkapan senjata tak cukup. Yang ketiga, yang masuk tu pula bukan ahli. Yang keempat, ramai kalangan mereka tu hak muda-muda. Sedangkan lawan mereka tentera musyrik hebat. Semua jago-jago, taiko musyrik. Jangan cerita kelengkapan ketenteraan. Bekalan makanan mereka bawa masuk banyak mana dah. Dan semua orang-orang yang menyertai peperangan tu, di kalangan mereka ada kelengkapan yang tersendiri. Tiba-tiba kalah. Di saat tentera-tentera Islam mereka rasa lemah, kita nak lawan macam mana? Kita jumlah kita minoriti, jumlah mereka majoriti. Kelengkapan kita tak cukup, kelengkapan mereka lebih pada cukup. Kita pula mungkin hak muda-muda, mereka ni taiko dah, hak biasa masuk dah. Allah menyebut walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adhillah. Telah kami berikan pertolongan, nusrah, bantuan kami kepada peperangan Badar itu. Di saat kamu rasa putus asa, di saat kamu rasa lemah dan lelah, di saat kamu rasa kalah dah kita ni, Tuhan menyebut walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adhillah. Baik, dalam peperangan Badar 70 dalam kalangan tentera musyrik mati. Bahkan ratusan mereka ditawan. Tak puas hati, nak repeat peperangan. Setahun lepas pada tu datang peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud, Allah takdirkan orang Islam ni kalah. Rasul sebut hak naik di atas bukit Jabal Rummah, Jabal Ainain, pemanah-pemanah ni sekitar 40 orang. Ia baqa fi huna, duduk situ. Kok mana pun berlaku bawah ni, apa nak jadi, jangan turun. Bila tengok satu persatu tentera musuh lari tu pula bukan lari saja-saja, tinggal harta ghanimah, tinggal bekal air, tinggal bekal makanan, tinggal kelengkapan, tinggal senjata lagi. Bila lari, perasaan dalam diri ni, kalau tak ambil hak kita dah tu. Dan kalau tak ambil, orang lain akan ambil. Dan kalau kita tak ambil, bila lagi kita nak ambil? Cuma dalam ramai-ramai tu, dalam satu riwayat hanya seorang saja tak turun. 39 semua turun ambil harta tu. Kita pun sebut, kalau saya Ustaz, kalau saya duduk situ lah, saya seorang, saya pun tak turun. Kita kata tak turun. Dah Rasul kata jangan turun, saya ikut. Orang lain ikut dia. Kita boleh sebut kita tak akan turun, belum tentu. Kerana apa? Kerana kita tidak duduk dalam situasi tu. Beza doa orang yang sakit di saat dia diuji oleh Allah, kena musibah dia, ketika dia berdoa tu dalam bahasa yang dia faham, bukan setakat sebutan di lidah, di mulut, air mata dia jatuh dulu. Allah Tuhan, sampai taran ni kamu uji aku Tuhan. Allah, kehilangan segala-gala, hilang keluarga, hilang harta benda, hilang apa yang aku miliki Tuhan. Waktu Tuhan uji dia tu, doa dia ni cukup luar biasa. Dan ketika dia minta dengan Tuhan, dia minta dengan penuh keikhlasan, berbanding orang-orang yang sudah kaya, ada harta, tak ada masalah, tak kena musibah. Sungguh kadang-kadang doa tu kita sak pada tu iman, kok dia nak doa apa pun, saya tu kami. Kalau Tuhan berkenan tu molek-molek sekali dengan kita. Kalau Tuhan tak berkenan pun, saya pun tak berajak mana. Moga ada belaka dah, kereta ada, rumah ada, anak ada, gaji ada. Beza. Yang duduk dalam situasi tu tak sama seperti orang yang duduk di luar.
Dan dikala orang di luar kata, oh kenapa turun? Kerana yang duduk dalam situasi itu dia tahu betapa susahnya peperangan tersebut. Baik, datang peperangan Uhud. Di kalangan tentera-tentera Islam yang gugur syahid di medan Uhud seramai 70 orang. Tahun lepas tentera musyrik mati 70. Tahun ni tentera Islam mati 70. Kata Abu Sufyan Ibn al-Harb yang merupakan pimpinan musyrik, dia sebut al-harbu sijal. Al-harbu sijal. Perang itu silih berganti. Ada kala musuh menang, ada kala musuh kalah. Ada kala kita menang, ada kala kita kalah. Al-harbu sijal. Tahun lepas pak kita mati 70. Tahun ni tentera Islam pula mati 70. Di saat tentera Islam yang masih hidup ni melihat jenazah sahabat-sahabat mereka yang telah pun gugur syahid dalam medan peperangan, tengok pula depan mata kematian tu cukup menyayat hati. Ada yang dipancung kepala, ada yang ditusuk tombak, ada yang ditikam, ada yang dipanah dari jauh. Macam-macam bentuk kematian. Dan sorga mereka tengok, Allah, sedih, Tuhan saja yang tahu. Rasul ni ketika melihat sahabat-sahabat dia sedih, tengok depan jenazah. Bukan 7 orang, 70. Seorang mati pun rasa dah kehibaan, kedukecitaan, kekecewaan dalam ahli keluarga dia. 70 orang. 70 orang ni lagi lah. Dia tengok depan ni, mata ni mati. Perang sekali. Dan aku masih hidup, dia sudah mati. Tengok tu sedih. Baik. Rasul mengubati kedukecitaan di kalangan para sahabat. Di saat melihat dan mengenangkan situasi kematian 70 orang ni, Rasul menyebut di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Al-Abbas dengan sanad yang sahih di dalam Sahih Sunan Abi Dawud, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud Al-Sijistani rahimahullah, nombor hadis 2520. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma usiba ikhwanukum bi Uhudin, ketika Allah memberi musibah kepada saudara-saudara kamu dalam peperangan Uhud, yakni ketika mana kamu menyaksikan sahabat-sahabat kamu itu gugur syahid dalam medan Uhud. Rasul bersabda, ja'alallahu arwahahum fi ajwafin tairin khudrin. Allah memasukkan ruh-ruh orang yang mati syahid dalam medan peperangan, keluar sahaja bercerai dari jasad, bercerai dari badan, ruh tu dibawa masuk ke dalam syurga. Bawa masuk dalam syurga pula, dimasukkan ke dalam burung-burung yang berwarna hijau di dalam syurga. Ja'alallahu fi ajwafin tairin khudrin, dan burung-burung itu berterbangan di dalam syurga, bebas ke mana pun dia nak pergi. Allahu Akbar. Burung yang kita tengok terbang di langit tu, yang kita tak tahu burung tu datang dari mana dan terbang tu nak ke mana, kita pun tak pernah tanya. Waktu dia turun depan kita, tengok ada seekor burung, tunggu sekejap, nak tanya nak pergi mana. Tak tanya kita. Kita tengok dia terbang tu, tengok lalu depan mata kita, dan di saat kita tengok, kita tak tahu dari mana dia datang dan ke mana dia nak pergi. Ada burung hijrah, migratory bird, saya pun tak kurang arif istilah ni.
yang akan terbang sepanjang tahun sejauh 33,000 kilometer. 33,000 kilometer sepanjang tahun terbang. Dan dia masuk negara kita tak payah cek pasport tak kena tahan immigration. Lalu ruang udara tak perlu minta izin. Dan kita pun tak tahu dari negara mana dia datang. Hak dalam atas muka bumi pun kita tak tahu dari mana dia datang, ke mana dia nak pergi. Ketika Allah masukkan ruh ni ke dalam syurga, Allah masuk pula ke dalam burung yang berwarna hijau, Allah izin pula terbang dalam syurga tu, mana nak pergi boleh belaka. Allahu Akbar. Tak tahu betapa luar biasanya Tuhan nak memuliakan ahli syurga yang mati syahid. Ketika burung ni terbang, kata Rasul, taridu anharal jannah wa ta'kulu min thimariha. Duk terbang, dia berhenti untuk menikmati air daripada sungai-sungai syurga. Berhenti minum. Taridu anharal jannah, minum daripada sungai-sungai syurga. Kita ada sanctuary burung lah, bagi makan free. Bagi makan tu burung tu dia tak pilih. Ni dedak ni mahal ke murah, subsidi ke tak subsidi, ada kanji ke tak dia makan belaka. Bagi dedak murah pun dia makan, mahal pun dia makan, tak kira, yang penting makanan. Allah menyebut taridu anharal jannah. Dalam syurga tu Tuhan kata, telah aku persiapkan sungai-sungai yang mengalir. Boleh minum belaka daripada air-air yang ada. Banyak mana Tuhan saja yang tahu. Wa ta'kulu min thimariha, makan pula buah-buahan daripada pepohonan syurga. Tuhan baru cerita bab makan minum baru, bukan nikmat lain lagi yang kita sebut dah dulu. Kata Al-Imam Ibn Kathir di dalam tafsir Al-Quranil Azim, nikmat syurga semua Tuhan sedia pelik-pelik. Termasuk dia sebut hujan. Sebelum hujan itu turun, ketika awan itu melihat kepada ahli syurga, hujan tu dia minta izin dulu. Dia minta izin, madza turiduna an numtirakum, wahai ahli syurga, hujan yang bagaimana kamu inginkan supaya kami turunkan kepada kamu. Hujan tu dia minta izin. Hari ni hujan, kita kata berhenti jangan turun. Dia tak peduli. Guna speka masjid ni lagi lebak dia turun. Masuk syurga, Tuhan buat hujan juga. Kata Imam Al-Hafidh Ismail Ibn Umar Ibn Kathir rahimahullah, sebelum hujan tu turun, hujan tu tanya ahli syurga, ya ahlal jannah, madza turiduna an numtirakum, hujan bagaimana kamu nak supaya kami turunkan kepada kamu. Luar biasa. Kalau setakat makan minum sikit baru, setakat sungai dengan buah-buah sikit baru, tu pun luar biasa dah. Hak lain banyak lagi. Allah menyebut, kata Rasul, wa ta'wa ila qanadil minadh-dhahab mu'allaqatun tahta zillal arsh. Allah. Burung, kita hak pelihara burung ke ayam selama ke hamster ke kucing ke ikut panda, kita pelihara binatang peliharaan tu ada tempat dia tak? Kucing ada sangkar dia, burung ada sarang dia. Orang yang minat sungguh, dia jaga sungguh, kita boleh tahu. Tengok sangkar kucing ni najis, buang bau tak ada, kemudian wangi, tempat pula bersih. Kita tengok tempat pembuangan najis haiwan dia pun bersih, kita boleh bayang dalam rumah dia macam mana. Tapi kalau kita tengok
haiwan peliharaan dia tak terurus, biar buat tak tahu, makan pun tak bagi, kuruh, najis pula berbang. Kita boleh tahu dalam rumah dia macam mana. Ketika Allah buat sarang kepada burung, kata Rasul, Allah cerita bagaimana sarang tersebut. Wa ta'wa ila qanadil minadh dhahab. Kata Allah, kami buat sarang burung itu daripada emas. Emas. Sarang burung ni paling busuk lah. Hak murah sekali. Berat dia sekilo. Kita kat tangan timbang sarang burung. Hak guna besi welding timbang sekilo. Baik, sekilo tu cuba kita convert dengan emas. Ibu-ibu hari ni emas berapa harga 1 gram? Paling murah 300. 1 gram 300. 10 gram berapa? 1 gram 300. 10 gram apa? 3,000. Baik, kalau sekilo berapa harga sarang tu kalau sekilo? Tidak 300,000. Sarang burung tu tak ada orang buat harga 300,000 dah. Tak ada orang buat. 300,000 ni sama mahal dengan rumah kita. Dalam 300,000 tu ada 3 bilik, ada 2 bilik air, ada 1 hall, ada pos kereta. Nak harga rumah. Tak ada orang buat sarang burung harga 300,000. Tak ada orang. Tak ada orang. Tuhan buat sarang burung tu semua daripada emas. Kemudian pula mu'allaqatun, tergantung Tuhan buat, subhanallah, tahta zillal arsh, tempat paling mulia Tuhan letak bawah arsh Allah, subhanallah. Bukan bandingan tapi contoh. Kalau kita masuk satu tempat tu ruang lega gini, tiba-tiba ada lampu chandelier. Lampu chandelier ni kalau duduk bawah murah, kalau gantung nampak mewah. Lebih-lebih lagi apabila dibuka lampu dia merelip. Tengok tu pula, chandelier bukan 200-300 harga, belah-belah puluh-puluh ribu. Tu pun bukan emas, warnanya emas. Sarang ni Tuhan buat semuanya emas. Dan aku letak tempat paling istimewa, tahta zillal arsh, di bawah arsh aku, kata Allah, subhanallah. Nak muliakan orang yang mati syahid ni. Baik, ketika ahli syurga duduk dalam syurga, yang mati syahid, masing-masing mereka ini sibuk menikmati nikmat syurga. Untuk hari yang pertama ahli syurga itu dia masuk ke dalam syurga, dan hari-hari yang dia duduk dalam syurga sampai bila-bila, kesemua mereka akan duduk dalam keadaan penuh kesibukan. Sibuk. Tuhan cerita dalam surah Yasin. Kita baca belakang ni, hak tak baca lagi makruh. Kita baca belakang surah Yasin 80 lebih ayat. Dalam surah Yasin, surah yang ke-36 pada ayat yang ke-55, muka surat 444 di dalam mushaf, dudukan sebelah kiri halaman Al-Quran, baris pertama dari atas, Allah Azza wa Jal menyebut, inna ashabal jannatil yawma fi syughul fakihun. Sesungguhnya ahli-ahli syurga, penghuni syurga itu, pada hari pertama bermula mereka masuk dalam syurga, mereka duduk dalam keadaan syughul, terlalu sibuk. Bahasa Arab ni, kalau sibuk, istilah dia syagal, sibuk. Lepas semayang isyak je lagi, kita nak semayang ajak. Ada sahabat kita, mak ayah dia nak pergi umrah, jadi dia minta tolong kita semayang ajak. Minta maaf, saya sibuk, tak boleh nak semayang, minta maaf, sibuk. Tu dipanggil syagal, sibuk. Tapi kalau dia jawab, lepas ni kita nak semayang ajak, lepas solat isyak, minta maaf sangat, saya ni nak ambil anak sejak lagi tu, syekh kereta pula kat bengkel tak ambil lagi, kemudian nak kena masuk deposit duit, nak bayar hutang, kemudian ada orang nak jumpa di rumah, patut nak baik kilam. Sibuk sungguh tu, sibuk sungguh. Baik, dan bila sibuk, riak wajah
mesti lain. Di saat kita sibuk, minta maaf sebut ibu-ibu, suami ni di saat sibuk, kalau isteri dia datang, dia bercakap lebih kurang, dia tanya benda hak dia nak marah, awak baik duduk diam, saya sibuk, tak nampak. Anak pula kalau main tepat-tepat hak ayah kerja tu, main jauh, banyak kerja ni. Kerana apa? Sibuk. Tapi pelik, syurga ni Tuhan buat di saat ahli syurga tu sibuk, yauma fi syughul, masuk syurga, mereka ni sibuk dengan nikmat ni, tetapi wajah mereka Allah Ta'ala menyebut fakihun, wajah mereka itu tersenyum mekar. Allahu Akbar. Tak ada orang dia sibuk, dia senyum dah. Seorang duduk luar masjid tu, dia duduk melenggok menyandar dinding, kaki silang. Orang pun tengok dia duduk senyum seorang. Tuan Haji, mana senyum ni? Tak ada apa, sibuk. Tu bukan sibuk dah, minta maaf, tu gila. Kalau sibuk dia tak senyum, bahkan dia tak duduk situ. Tapi ahli syurga Tuhan buat yauma fi syughul, hari-hari mereka nikmati dalam syurga tu, hari yang penuh menyibukkan mereka, kerana nikmat syurga terlalu banyak untuk mereka nikmati. Baik, di saat mereka sedang sibuk tu dengan nikmat, mereka bertanya sesama mereka, man yuballighu ikhwanana anna anna fil jannati nurzaq. Siapa nak cerita kepada saudara mara kita, keluarga-keluarga kita, kerabat-kerabat kita yang ada di dunia ni, yang kita ni sekarang ni Tuhan masukkan kita dalam syurga, Tuhan letak kita dalam nikmat, Tuhan bagi rezeki pada kita. Siapa nak cerita pada mereka tu? Di saat seorang ayah mati anak dia 5 orang di Madinatul Gaza, setiap anak dia pegang anak dia. Pertama syahid, kedua syahid, 3 syahid, 4 syahid, 5 syahid. Berapa kali air mata seorang ayah jatuh? Di kain kafan tu tulis nama anak dia, depan tu Asy-Syahid Allah, 5 syahid. Ayah ni pegang anak pertama jatuh air mata, pegang anak kedua jatuh air mata, sampai anak kelima jatuh air mata. Isteri mati lama dah. Allah sedihnya ayah, hibahnya ayah, duka citanya dia Tuhan saja yang tahu. Tapi di saat dia pegang jenazah anak tu, roh anak tu Tuhan buat masuk dah dalam syurga. Tuhan bagi nikmat, Tuhan bagi rezeki dah pada mereka. Dan mereka tanya, ayah kita, siapa yang nak cerita pada ayah kita bahawa kita yang duduk dalam syurga ni sedang bahagia, diberi nikmat? Siapa nak cerita pada ayah kita, sedangkan ayah dia masih lagi berlinangan air mata? Luar biasa. Tuhan menyebut kepada ahli syurga, kamu duduk dalam syurga, kamu merasai nikmat. Ana uballighuhum minkum, aku yang akan sampaikan kepada mereka bahawa kamu sedang duduk dalam kenikmatan. Lalu Allah menurunkan ayat, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillah, jangan sesekali pernah kamu menyangka bahawa orang-orang yang dibunuh di jalan Tuhan itu mereka mati, sedangkan mereka itu tetap hidup. Inda rabbihim yurzakun, di sisi Tuhan mereka bahkan mereka diberi rezeki oleh Allah. Ketika mereka sibuk dengan nikmat, Allah bertanya kepada ahli syurga, hal yastawuna syai'an, hal turidu syai'an? Dalam banyak-banyak nikmat yang sedang kamu nikmati ni, ada nikmat lain kau yang kamu berhajat? Ada nikmat lain yang kamu berhajat? Tuhan bagi belakang dah, tiba-tiba Tuhan tanya, nak tambah apa-apa lagi? Sehingga kan yas'al ahlil jannati 3 marrat, Tuhan tanya 3 kali ahli syurga. Mereka tak jawab, nak jawab macam mana, tak tergamak nak jawab, nak minta apa lagi? Tuhan bagi belakang dah. Selepas kali ketiga,
Tuhan tanya mereka, kamu nak apa-apa nikmat lagi nak suruh aku tambah? Ahli syurga menyebut, ya Rabbi, wahai Tuhan, kalau benar kamu inginkan memberi kepada kami sesuatu, turidu an turadda arwahana ila ajsadina wa nuqtal fi sabilika marratan ukhra. Tuhan, kalau betul kamu nak bagi, kembalikan semula ruh-ruh kami ke dalam jasad-jasad kami, supaya kami berjuang di jalan kamu Tuhan, kami dibunuh untuk kali yang kedua. Allahu Akbar. Maksudnya apa? Kalau berkecai tubuh badan waktu dibom tu, Tuhan minta berkecai sekali lagi. Dan tak ada orang minta azab 2 kali, tak ada orang. Jalan raya masuk, kereta langgar dia, patah kaki kanan. Dia pun tengok pada langgar tu, Tuhan boleh langgar sekali lagi tak, biar patah kaki kiri pula. Rasa tak molek ni, patah sebelah. Tak ada orang minta gitu dah. Ataupun dia jatuh tersadung, sekejap lagi nak pakai selipar, tak ada orang, dia ulang semula supaya jatuh sekali lagi, tak ada orang. Tapi ahli syurga ni, kerana mereka mati di jalan Tuhan, berkecai tubuh badan, mereka minta supaya Allah kembalikan ruh mereka dalam jasad. Mereka berperang sekali lagi dan mereka dibunuh untuk kali yang kedua. Allahu Akbar. Kesimpulan ayah dan ibu sekalian, ayat Quran ni kita baca, yang tak kena kita ni kita tak rasa apa. Tapi orang-orang saudara seagama kita yang sedang berjuang tu, melihat depan mata, mereka pegang sungguh, beriman sungguh bahawa berapa ramai dah di kalangan sahabat saudara mara kita yang Tuhan telah pun mempersilakan mereka masuk ke dalam syurga, sedangkan ahli keluarga kita belum pasti di mana tempatnya. Semoga Allah memberi kemuliaan kepada kita semua, insya-Allah. Sekali lagi terima kasih di atas perhatian, mohon maaf di atas segala kekurangan. Kita bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Jazakumullah khairan katsiran.